Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jadi untuk hari ini sebenarnya target cikgu adalah untuk sambung masih lagi di dalam bab 6 sokongan pergerakan dan juga pertumbuhan. Cuma hari ini cikgu sebenarnya menunggu jawapan-jawapan daripada pelajar-pelajar untuk soalan latihan yang lepas, iaitu cikgu ada tinggalkan, ada pesankan untuk cuba menjawab formatif 6.2 dan juga formatif 6.3. Sebab bila dua soalan ni dia tak ada skema jawapan dekat dalam buku teks. Jadi cikgu mengharapkan anak-anak pelajar jawab tempoh hari, dan hari ni kita bincanglah jawapan-jawapan kepada dua latihan ni, praktis formatif 6.2 dan juga praktis formatif 6.3. Tapi nampak gayanya tak ada seorang pun yang menghantar, mungkin tak tengok pun video pembelajaran kita pada sesi yang lepas, maka tak dapat makluman, tak sedar yang kita dah pun tamat. Kalau dari segi teori dah pun tamat untuk tajuk 6 ni, cuma ada bahagian-bahagian mungkin amali, aktiviti-aktiviti sahaja yang kita belum selesaikan. Jadi untuk sesi PDPR pada pagi ini, cikgu akan cuba bincangkanlah macam mana nak dapatkan jawapan untuk praktis formatif 6.2 dan 6.3. Jadi kita mulakan dengan praktis formatif 6.2. Okey, soalan pertama adalah menyatakan dua parameter yang boleh digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia. Okey, jadi keyword dekat sini sebenarnya adalah ini sebenarnya soalan yang mudah sebab tempoh hari cikgu ada terangkan juga apa maksud yang dimaksudkan parameter. Jadi kat sini keyword soalan ni adalah parameter. Okey, parameter yang digunakan. Kadang-kadang kalau kita tengok istilah ni, okey, meter maksudnya macam sejenis ukuran lah. Ukuran, bukan bermaksud pembaris meter semata-mata, tapi dia macam seolah-olah ukuran. Bagaimana ataupun nyatakan dua ukuran yang boleh digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia. Jadi kalau tengok tempoh hari, okey, dalam slide yang saya tunjukkan tempoh hari sebenarnya adalah bagaimana kita tengok kadar pertumbuhan manusia daripada panjang-panjang yang dibincangkan tempoh hari, okey, daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa sehingga tua semua tu, okey. Bagaimana benda pertumbuhan manusia diukur? Okey, insya-Allah boleh dapat dari sana. Okey, Adam ada rasa nak jawab? Bagaimana, apakah yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia? Tak apa, cikgu tak tahu lah. Kira jawab tak tahu ya. Senang cikgu cakap je lah. Okey. Jadi untuk pertumbuhan manusia, tumbuh. Kalau pokok tumbuh, kita tengok tumbuh makin tinggi. Jadi keyword yang pertama tu sebenarnya senang lah. Maksudnya ketinggian. Itu adalah jawapan pertama. Ukuran pertama untuk nak menunjukkan bahawa manusia itu mengalami pertumbuhan apabila dia tinggi. Boleh nak? Jadi kita letak kat situ ketinggian. Juga kita tahu seseorang manusia sebenarnya untuk makhluk lain pun sama juga sebenarnya. Kita kata dia mengalami pertumbuhan, macam haiwan pun sama, dia ada ketinggian dia. Kalau anak ayam sampai jadi bapa ayam, ibu ayam, semua tu dia akan jadi semakin tinggi ayam tu. Dan juga berat dia, manusia pun sama. Berat juga adalah menunjukkan yang dia tu adalah berlaku pertumbuhan. Contohnya bayi memang mula-mula lahir, kalau Adam sendiri waktu lahir berapa kilogram? Kalau ingat lah, biasanya dalam 3 kilogram, kalau 4 kilogram tu memang dah besar sangat-sangat dah. Okey, jadi dia average dia dalam 2 lebih ataupun ke 3 lebih macam tu sajalah. Okey, ada jugalah yang rare, kadang-kadang beratnya yang kurang. Tapi bila makin bertambah masa, usia semakin bertambah, maka berat badan pun bertambah. Jadi itu yang kita kata berlakunya pertumbuhan. Jadi dua parameter yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan manusia ialah berat dan juga ketinggian. Okey, untuk maklumat Adam dan juga yang lain-lainnya, yang ni cikgu memang minta
pelajar-pelajar 4C untuk salin dalam buku latihan. Okey. Jadi niatnya, sasarannya, harapannya kelas yang lepas habis kelas teori kita yang lepas, paling kurang kalau anak-anak pelajar 4C tak dapat jawapan pun, tapi telah pun siap tulis soalan ni dalam buku latihan, cuma hari ni nak mengisi jawapannya sahaja. Okey, harapan cikgu lah. Tapi harapnya kalaulah tak buat juga pun, okey, hari ni, okey, cubalah ambil masa untuk menjawabnya. Okey, so itu yang pertama. 2 parameter. Boleh nah? Kalau warna kulit boleh digunakan sebagai pertumbuhan. Dulu lahir-lahirnya gelap. Lepas tu bila dah dewasa jadi putih, jadi cerah. Itu bukan. Itu bukan ada kena-mengena dengan pertumbuhan. Itu perubahan sahaja. Okay, nah? Jadi untuk pertumbuhan kita tengok pada berat dan juga ketinggian. Okey, soalan kedua. Soalan kedua adalah huraikan bentuk lengkung. Huraikan. Jadi soalan ni yang agak sukar sikit. Kalau dia nak masuk dalam soalan esei pun bahagian macam ni lah. Bila ada perkataan huraikan. Jadi maksudnya dia kena ada penerangan. Jadi soalan macam ni yang selalunya menjadi musuh kepada calon-calon yang lemah lah. Maksudnya nak buat ayat tu macam mana tu. Okay, Jadi apa yang cikgu boleh bantu kat sini adalah pertama, pelajar sendiri kena bantu diri pelajar adalah kena masuk kelas, kena dapatkan tips daripada cikgu, daripada kalau lepas ni kita ada buat bengkel, teknik menjawab ke apa ke, macam mana nak tackle soalan, macam mana nak jawab soalan. Okay, nah? Jadi untuk hari ni, soalan yang nampak macam karangan sikit, huraikan bentuk lengkung. Huraikan bentuk lengkung pertumbuhan bagi lelaki dan perempuan. Jadi sebelum kita boleh jawab yang ni, pertamanya kita kena belajar dulu bentuk lengkung ini. Kalau kita tak belajar bentuk lengkung ini, tak pernah tengok, okey, maka memang confirm lah tak boleh nak huraikan, okey. Dalam sesi kelas kita yang lepas, okey, lengkung yang kita ada untuk pertumbuhan manusia adalah dikatakan bentuk lengkungnya S. Okey, bentuk lengkung S macam ni. Jadi bila kita pernah tengok gambar rajah bentuk lengkung ini, okey, maka kita bolehlah huraikan tadi, iaitu kalau kita tengok dekat sini pada umur 0 hingga 3 berlaku pertumbuhan. 3 hingga 13 berlaku pertumbuhan, ada yang perlahan, ada yang cepat. 13 hingga 20 sangat pesat. Pada umur 20 dewasa dia dah mula mendata, maksudnya kadar pertumbuhannya pun dah berkurang dan hampir sifar. Dan untuk bila dah masuk orang tua, kategori orang tua, dia dah jadi makin perlahan dan juga semakin menurun. Jadi kalau kita pernah tengok lengkung S ini, lengkung bagi pertumbuhan manusia ini, barulah kita boleh huraikan. Jadi harap-harapnya kalaulah dalam soalan SPM nanti, dia tunjukkan gambar rajah ini. Minta-minta lah. Okey, paling kurang ada idea apa yang nak digoreng sebagai jawapan. Jadi, untuk jawapan yang ada kat bawah tadi tu, okey, untuk soalan tadi tu, cikgu cuba bantu dalam bentuk, bagi dalam bentuk point. Okey, bukan karangan. Okey, jadi sebenarnya apa yang dijawab dekat sini adalah dalam bentuk menghuraikan apa yang berlaku pada fasa-fasa yang ada tadilah. Okey, yang pertama, kadar pertumbuhan lelaki adalah berbeza daripada pertumbuhan perempuan. Itu poin yang pertama. Sebab apa? Dia kata nak lelaki dan perempuan. Kalau dia kata hak manusia, kita ambil semua umum. Okay? Jadi kalau lelaki dengan perempuan, dia ada sedikit perbezaan. Yang pertama pada peringkat bayi, okay, kita pulang balik, ada tempoh hari lengkung yang kedua. Ni hak saya dah tunjuk juga dah sebenarnya ni, graf ni ada dalam buku teks pun ada sebenarnya. Okey, yang tempoh hari pun cikgu ada terangkan dalam kelas kita PDPR ini, okey. Jadi yang ni muka surat 133. Tengok yang kat sini kan lelaki dan perempuan. So berbeza. Jadi kita nak sembang hak ni lah. Okey, pada peringkat 0 hingga lebih kurang 4 tahun.
tengok kadar pertumbuhannya sama. Kemudian bila dah masuk 4 tahun ke atas, kadar pertumbuhan lelaki lebih cepat. Bila dah masuk umur 12 tahun lebih kurang ni, kadar pertumbuhan perempuan lebih cepat. Dah masuk umur lebih kurang 14 ke ni. 14 tahun, kadar pertumbuhan lelaki masih lagi berlaku dan juga tinggilah. Pelajar perempuan, pelajar pula. Orang perempuan pada umur 14 dah mula berhenti. Dia dah mendata dah. Ini yang kita nak terangkan dalam jawapan. Itu yang kita dapat poin-poin yang seterusnya. Pertama, berbeza. Pada peringkat bayi hingga peringkat kanak-kanak, tumbesaran adalah sama. Hak mana tadi tu? Hak masa umur 0 hingga 4 tahun tadi tu. Jadi pertumbuhan bayi lelaki, bayi perempuan adalah sama. Bermula pada umur 4 tahun, pertumbuhan lelaki adalah lebih cepat. Orang lelaki mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Lepas tu umur 12 hingga 14 tahun, perempuan membesar lebih cepat dan selepas umur 14 tahun, lelaki membesar lebih cepat. Maksudnya kita cuma menerangkan graf ini dalam bentuk ayat. Itu sahaja. Okay. Harapnya kalau yang tengok tu fahamlah. Okay. Boleh goreng ni. Tak semestinya guna ayat sama macam saya. Tapi awak tengok dekat graf ni, awak cuma maklumkan dalam bentuk ayat apa yang difahami. Ni sama. Okay. Nah, lelaki perempuan ni, garis-garis dia ni sama. Ni biru tinggi, lelaki tinggi, perempuan tinggi, lelaki tinggi. Kadar pertumbuhan. Okay. Mudah aja sebenarnya. Bodoh. Ada berapa orang masuk ni? Haziq Adam dengan Haziq. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga, kita ada key kat sini adalah huraikan. Maksudnya masih lagi kita tengok soalan ketiga, slide ketiga. Slide ketiga ni huraikan. Maksudnya dia ada penerangan juga. Bukan satu jawapan ringkas saja. Kesan gizi makanan terhadap kadar pertumbuhan secara ringkas. Gizi makanan ni adalah pengambilan makanan terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan kita lah. Secara ringkas. Yang ni sebenarnya kita nak ambil yang sihat-sihat lah. Makanan yang elok-elok, berzat-berzat. Allah, tersilap ambil. Yang elok-elok untuk pertumbuhan yang sihat. Gizi makanan mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Itu mudah. Poin yang pertama. Ni. Tak ada lah. Gizi makanan mempengaruhi pertumbuhan seseorang individu. Bagaimana nak mendapatkan pertumbuhan yang elok? Gizi seimbang. Jadi diperlukan gizi seimbang membekalkan keperluan nutrien secukupnya untuk pertumbuhan dan pembahagian sel. Itu yang kita nak bagi tahu. Nak yang seimbang. Maksudnya huraikan kesan gizi makanan, kita nak yang seimbang untuk pertumbuhan dan pembahagian sel. Jadi untuk sekarang ni, mana-mana pelajar yang tengok, menonton, kalau yang sekarang ni, yang Google Meet, Haziq dengan Adam lah. Nanti bila dah siap video ni, kalau tak masuk juga kelas kita ni, saya masukkan dalam YouTube channel. Jadi tonton dalam YouTube. Jadi jawapan ni, jangan gaduh salin pun tak apa. Kalau tak sempat salin sekarang ni pun tak apa. Kejap lagi saya akan masukkan dalam grup. Lebih mudah. Jadi sekarang ni, saya punya sasaran adalah pelajar-pelajar fokus bagaimana nak mendapatkan jawapan. Itu yang penting. Dan yang keempat, bagaimana kadar pertumbuhan dapat diukur. Dia macam seolah-olah patah balik dekat soalan nombor 1 tadi. Cuma soalan nombor 1 tadi, beza dia dengan nombor 4, dia jawapan dia hampir sama.
Tadi dia cuma minta nyatakan dua parameter, nyatakan saja, tak perlu hurai. Jadi itu yang jawapan kita tadi, ada berat dan juga ketinggian. Tak ada panjang-panjang jawapannya. Tapi untuk soalan 4, dia ada bagaimanakah. Bagaimanakah. Jadi bila bagaimanakah, dia perlu ada sedikit penerangan. Bagaimana kita nak ukur pertumbuhan. Jadi kita cakaplah, kita tulislah. Nak ukur pertumbuhan itu, kita tengok kepada berat dan juga ketinggian. Macam mana kita nak dapatkan dia? Kita ambil ni. Okay? Kita mengukur ketinggian, kita mengukur jisim badan dan kita akan buat graf ketinggian atau jisim badan melawan masa. Masa ni maksudnya, okey, Allah. Masa ni mewakili umur sebenarnya. Semakin bertambah ke. Jadi memang ketinggian dan jisim memang akan bertambah ikut usia, umur ataupun usia. Usia. Okey, tapi kita buat graf melawan masa lah. Okey. Dan graf ni pun selalunya kalau kita nak buat ukur, kalau ukur yang sebetul-betulnya kita ada nombor lah. Tapi kalau kita minta lakarkan, dia hanya nakkan bentuk yang tadi je. Bentuk yang mana? Ketinggian atau jisim badan melawan masa. Ni bentuk yang ni je. Dia nak bentuk hak sama macam hak lelaki dengan perempuan tadi. Macam ni je. Tapi hak ni bukan lakaran lah. Hak ni adalah lukisan. Lukis graf, unit dia ada dan juga nilai-nilainya dimasukkan dekat sini. Okey. Andai kata dia nak lakarkan saja, dia cuma nak bentuk saja. Okey, cuma kita letak kat sini paksi nama, umur, yang ni ketinggian ataupun jisim. Kan dua kan tadi kan? Sama ada kita ukur ketinggian ataupun kita ukur jisim. Jadi salah satu kat sini, tapi bentuk lengkungnya tetap sama macam ni, macam huruf S macam ni. Okay, nah? Tapi yang soalan ni dia tak ada minta lah lakarkan ke apa ke. Jadi just saya bincang untuk nak bagi faham kenapa kena lukis graf supaya kita boleh nampak dia punya lekuk pertambahan tersebut. Boleh harapnya lah. Kalau tak faham sebenarnya boleh tanya dalam grup. Nak tanya sekarang pun boleh kalau ni apa yang tak fahamnya. Tapi rasanya mudah. Setiap orang, manusia memang kita kata mengalami pertumbuhan jika berat badannya bertambah ataupun ketinggiannya bertambah. Okey? Selesai untuk praktis formatif 6.2. Seterusnya soalan yang kedua. Macam kelas yang bila entah saya dah lupa, saya juga masukkan dalam kelas PDPR kita secara Google Meet ni bincang untuk praktis formatif. Tak kira lah tajuk mana, bab mana. Sebab apa? Dalam buku teks tak ada jawapan kepada praktis formatif. Kalau praktis sumatif, okey, soalan sumatif, ada jawapan dalam buku teks. Anytime, kod-kod ada hidayah datang ke hati untuk nak belajar, tengok soalan, boleh rujuk jawapan dalam buku teks. Tapi untuk praktis formatif, tidak ada jawapan dalam buku teks. Kita bincang di sini. Boleh Okey, untuk praktis formatif 6.3. Okey, praktis formatif 6.3. Mana soalan nombor 2? Nombor 2 hilang. Tak apa. Sat lagi kita tengok. Okey. Nombor 2 kat sini saja hilang. Okey. Nombor 1. Ini adalah berkenaan pertumbuhan-tumbuhan. Tempoh hari kita ada banyak belajar tumbuhan berkayu, tumbuhan darat, tumbuhan akuatik, tumbuhan udara tak ada. Okey, kalau haiwan, tempoh hari kita belajar haiwan ada 3. Haiwan darat, haiwan air, akuatik, haiwan di air, ikan-ikan berenang dan juga haiwan yang di udara, terbang-terbang. Tapi untuk tumbuhan hanya ada 2. Okey, tumbuhan darat dan juga tumbuhan air. Okey, yang pertama, mengapa tumbuhan memerlukan sokongan?
sokongan ni macam mana tempoh hari kita ada belajar berkenaan daya apungan. Kita ada belajar tentang sulur paut yang pokok-pokok macam timun, kacang semua-semua tu. Kenapa dia memerlukan sokongan? Okey, reasonnya satu adalah kerana semua tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Okey nah, untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, kalau hidupan tumbuhan air tidak terapung, semua duduk tenggelam bawah, ada benda lain yang duduk dekat atas melitupi dia daripada cahaya matahari, lama kelamaan dia akan mati. Sama juga dekat pokok atau tumbuhan di darat yang bersaing hidup di dalam hutan. Apabila di bahagian atas dalam geografi kita ada belajar bab kanopi, bahagian atas yang menutupi cahaya matahari, maka di belah bawahnya tu tumbuhan-tumbuhan pun tak berapa nak subur. Jadi dia jadi macam pokok kecil-kecil sahaja belah bawah tu. Okey nah. Jadi semuanya memerlukan sokongan adalah untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini keyword dia. Untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey. Yang kedua, apakah perbezaan antara sokongan tumbuhan darat dengan tumbuhan akuatik? Okey, klik kat sini dia tak hilang. Okey, apakah perbezaan antara sokongan tumbuhan darat dengan tumbuhan akuatik dan minta terangkan? Banyak tempoh hari yang kita bincang. Okey, sokongan-sokongan darat dan akuatik. Okey, macam-macam kita dah bincang tempoh hari. Okey, jadi kalau ada masa tolong dah tengok. Bukan untuk saya tapi untuk diri pelajar sendiri. Sebab cikgu-cikgu dah tak masuk exam dah. Okey. Kita tengok nah. Apakah perbezaannya? Tumbuhan darat, okey, ada yang berkayu, ada yang tidak berkayu. Okey, nah ni yang kita nak terangkan. Ni saya buat dalam bentuk point senang, bukan karangan, okey. Kita nak bezakan. Kalau tumbuhan darat jenis berkayu, okey, okay, kita highlight sikit. Highlight. Kenapa tak keluar black? Ctrl Z. Okey. Tumbuhan darat jenis berkayu. Okey ni. Okey, mempunyai batang berkayu, akar bane, akar sokong dan akar jangkang. Okey. Itu sokongan tumbuhan darat berkayu. Itu yang kita cakap. Untuk tumbuhan darat yang jenis tidak berkayu pula, okey, ia mempunyai kesegahan sel, sulur paut dan akar cengkam. Kesegahan sel ni apa? Pada batang dia tu, dia memerlukan air sebagai sokongan. Contohnya pokok pisang, pokok-pokok yang renek-renek selalunya batangnya lembut, bukan berkayu. Jadi kalau kurang air, nampaklah yang ia tu macam kurang kuat. Tapi bila air cukup, kita siram dan sebagainya, maka dia nampak fresh, nampak hebatlah. Okay. Jadi itu untuk tumbuhan darat. Jadi soalan kata apa perbezaannya? Jadi kita tak bagi tahulah apakah sokongan untuk jenis-jenis tumbuhan ni. Okey. Yang ketiga, sebenarnya yang kedua, tumbuhan ni sebenarnya ada dua jenis, tumbuhan darat, tumbuhan akuatik. Cuma kebetulan tumbuhan darat tu dibahagi lagi kepada dua jenis, iaitu jenis yang berkayu dan juga jenis tidak berkayu. Okey. Jadi dia mempunyai sokongan yang berbeza tu. Okey, yang seterusnya adalah tumbuhan akuatik. Bagaimana sokongan tumbuhan akuatik? Sokongannya adalah dia mudah terapung. Kenapa mudah terapung? Kerana mempunyai batang berongga dan daya apungan air. Itu sokongan untuk tumbuhan akuatik. Okay, nah? Kita ulang sekali lagi. Kalau tumbuhan darat jenis berkayu, bagaimana dia boleh menyokong untuk tumbuh elok di darat kalau jenis berkayu? Sebab ada akar bane, akar sokong dan akar jangkang. Jangkang ni akar, kalau senang tengok, pokok bakau lah. Okey, akar jangkang, pokok bakau. Akar sokong, tempoh hari saya ada bagi tahu. Contohnya pokok jejawi. Kadang-kadang kalau kita tengok malam-malam nampak seram gitu.
dengan akarnya yang berjuntai-juntai tu, kadang-kadang kod nampak something-something lah kat situ. Dekat Pekan Pendang tu pun ada tu rasanya area-area Dewan ke apa kalau tak silap tu, ada pokok yang nampak akarnya turun tu, akar sokong, okey. Akar banik macam-macam pokok lah. Terutamanya pokok durian banyak yang mempunyai akar banik, okey. Darat tidak berkayu, okey, hak ni hak macam saya sebut tadi. Dia ada suluh paut. Itu yang paling mudah nampak untuk nengok pokok tu nak memanjat supaya dapat cahaya matahari tadi tu. Okey, suluh paut. Kalau tanam tepi pagar, memang dia akan panjat pagar tu. Okey, bukan pakai kaki. Dia naik sikit ada suluh paut. Naik sikit ada suluh paut untuk mengikat dia naik. Okey. Akar cengkam, senang kita nak tengok akar cengkam ni adalah pokok dedalu. Dia menumpang dekat pokok lain. Sebenarnya dedalu tu jenis yang ambil kesempatan pada pokok lain jugalah. Kalau yang pokok okey lain yang menumpang biasa je, yang mencengkam juga adalah pokok duit-duit. Okey, kadang-kadang kita boleh jumpa pokok orkid liar yang di dalam hutan ke apa ke, dia menumpang pada pokok yang lain. Pun ada juga pokok tanduk rusa. Oh, macam-macam lah. Itu adalah sistem akar cengkam. Menumpang pada tumbuhan lain untuk bersaing dapat cahaya matahari. Okey. Akuatik, okey lah, macam tadilah cakap, dia mengapung. Okey, dia ringan, mengapung. Kenapa ringan? Dia ada batang yang berongga. Okey, yang nombor 3. Bagaimana tumbuhan herba mendapatkan sokongan? Okey, tumbuhan herba, kita ketahui dulu, tumbuhan herba selalunya adalah, ada perkataan tertinggal sini huruf. Tumbuhan herba ialah selalunya, kenapa hilang? Okey. Tumbuhan herba ialah tumbuhan tidak berkayu. Maka tumbuhan herba kebanyakannya disokong oleh kesegahan sel. Okey. Dia sebenarnya tumbuhan yang jenis tidak berkayu, kesegahan sel. Itulah selesai apa yang nak dibincangkan hari ini. Sebenarnya tak banyak pun. Sebab lepas ni masa yang ada, okey, so sekarang kita ada 11.50. Okey, lebih kurang 10 minit lagi kita akan bersama. Lepas ni saya akan memang biarkan bagi masa kepada anak-anak pelajar untuk menyalin kembali jawapan-jawapan ini ke dalam buku latihan. Tapi harap-harapnya buatlah. Okey, cuma kelebihan bila mendengar penerangan ni, saya tak adalah nak menjanjikan kalau dengar suara saya ni confirm boleh jawab. Tapi paling kurang ada explanation, ada penerangan. Moga-moga masa XPM nanti nak jawab soalan-soalan peperiksaan mana-mana nanti, awak pernah dengar yang kita sedang berbincang tentang jawapan-jawapan kepada soalan ni. Okey, dan yang akhir sekali, kita akan jumpa balik kelas sains adalah pada minggu hadapan. Jadi harapnya lah, okey, pelajar-pelajar, ini tugasan yang untuk hujung minggu ni lah. Okey, sebab kita dah last lah untuk tajuk 6 ni, okey. Tolong selesaikan latihan praktis sumatif 6, muka surat 139. Yang ni rasanya mudah lah. Soalan ada dalam buku teks. Kalau boleh jawab dulu, jawab dulu. Kalau tak boleh jawab, boleh rujuk skema jawapan dalam buku teks tu juga. Kalau tak faham, tanya dalam grup. Walaupun saya menjangkakan tak berapa pelajar, tak berapa nak tanya, tapi insya-Allah saya akan cuba respon lah. Okey. Boleh tak? Boleh Boleh tak? Dah tak ada orang dah. Ada lagi Muhammad Haziq dengan Adam. Kau buka saja ni. Ada kah? Nak tamat dah ni. Tak ada respon langsung. Okey, tak apalah. Janji ada nama ni dekat sini. Okey. Kita ambil snack sikit. Macam cakap seorang-seorang. Tapi tak apalah. Ada kat sini. Okey, jadi saya haraplah
Muhammad Adam, Muhammad Aziz yang ada bersama pada hari ini, dan lepas ni pelajar-pelajar yang lain pun harap-harapnya pelajar-pelajar yang lain pun akan memanfaatkan video yang kita dah record ni. Semoga dapat membantu. Jadi saya akan stop PDPR kita untuk hari ini di sini, dan lepas ni ambil masa untuk menjawab soalan latihan 6.2, 6.3 dan juga sumatif 6. Sumatif 6 dalam buku latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.